Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar Puan Syarifah Hafifah, Saudara Nozaini, Saudara Madam K, Nozani Sulaiman, Saudara Hafizan, Saudara Mr. RR, Saudara Mustafa Ilyas. Terima kasih sahabat malam menemani saya. Begitu juga bersama dengan Zamari LC, Hani Abdullah, Jalal Ali. Salam satu Malaysia. Aziz, Saudara Wahab Zain, Saudara Muhammad Zaki, Saudara Ibrahim Cik Muda, Saudara Syukur Jamil, Saudara Roslin Misha, itu juga Saudara Jalal Ali, salam perjuangan. Saudara Cik Mat Mohaini dari Taping Perak, Muhammad Kapli, salam Madani, Saudara Tuan Haji Azhar Belum Manak. Apa khabar Tuan Haji? Saudara Shah Ibrahim, Saudara Muhammad Nasri Syafi'i dari Alok Stak, Saudara Dizek Ketari, Saudara Ahmad Mab, Saudara Mahasan Harun, Saudara Yusuf Awang, Saudara Elis Muhammad. Juga Karim dari Taiping. Apa khabar sahabat? Saudara Nozaini Sulaiman, Tuan Haji Osman, Saudara Den Jaka hadir. Terima kasih. Itu juga Saudara Hasbul. Tahniah pada saudara semua. Saudara Teratai Selasih. Apa khabar anak anda? Selamat salam dari Kelantan. Saudara Hisham, Saudara Raja Kamal, Raja Baizan, Saudara Rosmini dari Pontian. Jumadi Adli, Saudara Puan Hamidah Kamat, salam perpaduan. Saudara Hani Abdullah. Begitu juga Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Elias Muhammad, Saudara Puan Rohana Daud, Saudara Adi Warna, Den Jaka, Saudara Rosli Hassan, Abdul Aziz Duraman, Abdul Aziz Abdul Rahman, saudara dari Tanjung Karang, Saudara Nur Azman, Saudara Budi Ulik, Saudara Wahab Muhammad dari Singapura. Apa khabar Singapura? Yang Maya, Saudara Abdul Jamal. Salam dari Bentong, Pahang. Saudara Ramli Abdul Rahman, Saudara Edi Tahir, nak jengih je katanya. Saudara Pak Chu, apa khabar Pak Chu? Hujan lebat di Langkap. Saudara Muhammad Paridun Tukiman, salam pencerahan. Jebat Pembela hadir dari Kulim. Begitu juga Cik Latif, Cik Pa Mat Noh, Puan Rubidin bersama pasangannya, Nur Haslina Muhammad dari Kuantan Pahang. Puan Aminah, Kak Minah, apa khabar Kak Minah? Saudara Yusuf Moiwi, Cik Mat Mohaini, Rosli Hassan, Cik Rosli, Saudara Wan Syarudin. Itu juga Saudara Mahat, saudara Mio Azizi, Baik Towing, tempat jebat katanya. Salam. Abu Samah dari Bukit Pucung 2 hadir. Saudara Mat Rafi'i Ahmad, salam Madani. Katanya nampak lawa. Mana lawanya? Dah tua dah, sahabat. Saudara Azhar Maulana Castello, Saudara Lim Kim Lun dari Taiping. Di Pucung hujan ya. Baik Towing melaporkan di Pucung hujan. Hati-hati saudara. Yusuf Awang, rindu pantau Pak Nazil. Nak buat macam mana Pak Nazil tak hantar lagi? Saudara Nordin Din dari Kuala Lumpur, Saudara Musyarif Nazrin. Begitu juga Saleh Lembang, Nenek Porak, KKIA Sabah, Saudara Nenek Porak dari Kota Kinabalu. Saudara Durani Osman, Saudara Richard Bakri, Samarudin Muda, Ibja, Saudara Muhammad Azli Ali dari Kota Baru Kelantan. Apa khabar sahabat? Saudara Alias Abdul Latif dari Kelang, hujan juga katanya. Syai Saad, Zainal Enal, apa khabar sahabat? Saudara Maksu dari Bukit Bertajam, Mazlan Anak Khalib, Wan Syarudin, Saudara Li Wan Ding, saudara Senja Kala, Saudara Mior Azizi, Liza Nur, Abdullah Majid, Saudara Azmi Omar dari Mindef. Jebat Pembela di Kulim pun hujan katanya. Saudara Zainal Enal, apa khabar sahabat? Moga anda semua sihat. Yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Hari ini hari Jumaat. Siang tadi kita sama-sama menunaikan solat Jumaat dan berdoa pada Allah SWT agar negara kita ini diselamatkan daripada segala musibah. Saudara, hari ini tanggal 20 Oktober, hari yang ke-1311. Saya masih membilang hari, tak tahulah bilakah virus sebut akan usai daripada bumi tercinta ini, saudara. Sebab itu saya sentiasa mengingatkan anda, besok mungkin ada majlis-majlis tertentu, majlis mempelai dan sebagainya. Pastikan anda melakukan penjarakan sosial, jagalah kebersihan diri kita, jaga keselamatan kita, saudara. Hanya kitalah yang dapat menjaga kesihatan keluarga kita dan diri kita, saudara. Nak harapkan orang tak boleh sangat, saudara. Kita kena jaga diri kita, saudara. Baik, saudara. Usai beri pencerahan tentang sedikit virus atau tarikh hari, membilang hari. Usai membilang hari virus yang melanda negara kita, kita masuk segmen e-commerce, saudara. Bagi saya berniaga lah. Saya menggalakkan anda berniaga.
Dan kalau anda punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141 bagi membolehkan saya mewawarkan produk anda. Al-Azhar masih memasarkan setangih bakurnya Saudara Abdul Hamid dari Kuantan Pahang, Saudara Datuk KPA, salam bosku katanya. Saudara Sazali Chin, saudara dia Waksu, saudara Mazuki Saad, saudara Muhammad Johari, Edi Tahir, berita dari TikTok mengatakan Eddie, dia penat saudara Eddie ya. Baik, saya kalau anda hubungi Al-Azhar jangan lupa beliau memasarkan minyak wangi di tanah Arab. Kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa Dene Manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, kalau mahukan bekalan buah-buahan, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahannya adalah grade AA, saudara, lebih murah daripada harga pasar dan dihantar terus ke rumah anda. Kiwi, ceri, anggur dan sebagainya. Akhir sekali, saudara, jangan lupa popiah sira Lady Maria. Sedap, saudara. Rangup, pedas dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203, saudara. Saudara Ismatim dari Bandar Pusat hadir. Terima kasih. Saudara Lon Skyrock, Izzuddin Uzin dari Pulau Pinang, Cuaca Hujan di Pulau Pinang, Azminodin dari Bagan Datuk, Saudara Marabiah Abdullah dari Sepanan Jaya, Saudara Hashim Atan, selamat malam, Masran Abdul Hamid, Saudara Misran, Saudara Mak Syali, Noraini, itu juga Abi K, Saudara Abdullah Abdullah Zakaria, Kedah hujan katanya. Baik, saudara, kita terus dalam segmen Naluri Kehidupan. Ini bagi saya lah dalam suasana hari ini, saudara, kadang-kadang kita kembalilah ke pangkal jalan bagi mereka yang mungkin tersesat di hujung jalan, saudara. Kerana, saudara, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Muhammad bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga ia suka saudaranya mendapat kebaikan seperti apa yang ia sendiri suka mendapatkannya. Jadi kalau kita melihat orang dengan penuh rasa benci, cemburu dan sebagainya, itu anda tergolong orang yang tidak beriman. Tapi kalau kita suka melihat saudara kita mendapat kebaikan seperti apa yang kita sendiri inginkan ataupun apa yang kita dapat, itulah iman yang terbaik. Menurut sabda junjungan saudara, hadis riwayat Al-Bukhari yang ke-12. Hadis ini adalah hadis sahih, saudara. Sebenarnya, mengasihi sama Muslim itu adalah prasyarat kesempurnaan iman seseorang, saudara. Prasyarat kesempurnaan iman seseorang adalah mengasihi sesama Muslim. Menyayangi dan mengasihi saudara Muslim yang lain walau di mana mereka berada. Bangsa apapun mereka adalah antara kriteria sifat berukhuwah dan tanda kesempurnaan iman seseorang, saudara. Ini kerana Ibnu Qayyim menyatakan kasih sayang dalam berukhuwah itu, pertama, kasih sayang itu adalah sifat memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau saya sayang tu, kita ada apa pun kita memberi. Sanggup memberi, saya menderma, bersedekah dan sebagainya. Yang kedua, sifat itu, berkasih sayang dan berukhuwah itu adalah sifat yang suka bersusah payah demi memberikan kemudahan kepada sahabat ataupun menjauhkannya daripada bencana. Kalau kita melihat ada bencana yang bakal menimpa pada sahabat kita, segeralah kita membantu mereka. Bagaimana, saudara, kita lihat saudara kita di Palestin yang saat ini mereka melalui kesusahan dan keperitan mempertahankan bumi, para anbiya dan Masjidil Aqsa dengan darah dan nyawa mereka, saudara. Apakah kita sedar dalam tempoh seminggu saja sejak Sabtu lalu, saudara, Zionis telah pun berlaku kejam dengan melepaskan sekitar 6,000 bom ke atas Gaza. Adakah kita juga turut merasiinya dengan besar payah membela dan membantu mereka? Ya, kalau ada wang sedikit, dermalah, saudara. Tapi biar betul-betul derma tu pada saluran yang benar. Saudara, sebab itu saya mengajak teman-teman semua, marilah kita membantu saudara Muslim kita yang untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang kita juga memperolehinya. Buktikan, saudara, kesempurnaan iman kita dengan saling berkongsi senang dan susah.
Paling tidak pun dengan doa ataupun sumbangan wang ringgit dari kita. Kalau tak mampu sangat, saudara berdoa lah. Itulah terbaik. Iman seorang itu bergantung pada ukuahnya. Kasih sayang sama insan. Sebab itu selalu saya nyatakan kepada anda, saya sayang sahabat-sahabat saya yang dalam media saya ini. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Itu saja saudara. Saudara Kasan TV, saudara Madi Castello, saudara Fikir, saudara Ismaun. Saudara Ismaun dia kata panaskan sikit malam ni. Sabar lu saudara. Nak panas macam mana? Suasana dah sejuk, hujan ya saudara. Kita santun sedikit. Mutiara kata. Izinkan saya minum sedikit saudara. Tekak kering. Ya saudara Ancient Boy, salam Binjai kena, salam Binjai. Puan Rohani Hamdan, saudara Mat Razumi Zakaria, saudara Syayulan, itu juga Kamarudin Aziz dari Ipoh, saudara Ramli Kasim dari Keluang, saudara Aisyah. Saya, mutiara kata ini kiriman sahabat saya, katanya, hidup kita ini tak perlu kita ceritakan segala yang ada pada sesiapa pun. Ataupun mewawarkan, kita cerita kita ada itu, ada ini. Saya tak perlu saya. Cukuplah cerita itu sekadar apa yang mereka perlu dengar saja. Kalau mereka nak tahu apa khabar, baik. Tak payah mengatakan saya sihat, tak ada masalah, tak ada kolesterol, tak ada itu. Tak payah. Bila sahabat bertanya, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Jadi, hidup kita ini tak perlulah kita ceritakan segalanya pada siapa pun saudara. Cukup sekadar ceritakan apa yang mereka perlu dengar. Kadang-kadang saudara kita cuba sembunyikan apa yang terpendam. Tapi kita terlupa. Air mata tidak pernah menipu. Kerana itu, percayakan pada diri sendiri adalah kunci utama untuk mencapai kejayaan. Yakin dan percaya pada diri sendiri, itulah antara kunci pertama untuk mencapai kejayaan. Kadang-kadang kita ada benda yang kita rasa susah hati dan sebagainya. Tapi ada kala tak mampu kita nak pendamkan. Hanya air mata sebagai bukti. Itu saja saudara. Tapi tak perlulah kita cerita. Ya saudara, itu gambarannya. Baik saudara, saya harus memberi pesanan pada pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang. Seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis saudara. Pesanan pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, ingin saya jelaskan bahawa semua itu adalah tanggungjawab anda kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam mana-mana channel, saudara. Saya izinkan, tak ada masalah. Tetapi anda harus bertanggungjawab. Ya, saudara, maklum sajalah banyak kadang-kadang mereka menyunting dan macam-macam mereka topuk tambah. Itu terpulang pada mereka. Sebab saya tak mampu untuk memantaunya, saudara. Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik dan sedikit informasi. Matlamatnya supaya warga kita sentiasa berinformasi. Bila saya memberi pandangan dan pencerahan, saudara, saya bila batuk sikit, dia selalu terjangkit terus dengan bersin dan sebagainya, saudara. Minta maaf, saudara. Sekali lagi saya ingatkan, saudara, apabila saya memberi pencerahan dan pandangan, kita mestilah memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau tak bersetuju, santuni dengan bahasa yang baik, insya-Allah saya akan layan anda. Janganlah gunakan bahasa-bahasa yang tidak sewajarnya. Sebab kita adalah warga cinta damai, saudara. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah. Tak bersetuju, jangan nak maki hamun, saudara. Itu keadaannya. Berita pertama ni saya terima semalam, saudara, sebenarnya. Ini cerita semalam. Bahawa bagaimana sekarang pimpinan negara sedang pun menjalankan usaha untuk berjimat cermat. Sebab kerajaan telah pun mengeluarkan arahan. Itu arahan perbelanjaan kawalan awam oleh semua kementerian, jabatan dan agensinya. Ini adalah sebagai usaha penjimatan serta mengelakkan pembaziran daripada sumber keuangan awam. Saudara, arahan itu menggariskan antara langkah bagi memastikan perbelanjaan secara optimum. Bagaimana seperti penganjuran acara, majlis, kerajaan rasmi kerajaan, mesyuarat, persidangan, seminar serta bengkel dihadkan kepada program yang benar-benar perlu saja dan disaran diadakan di premis atau pusat maupun institusi latihan awam. Tak boleh nak buat di hotel dan sebagainya.
Selain itu, sumber utility seperti elektrik, saudara, air serta peralatan pejabat hendaklah digunakan secara optimum. Jangan dibazirkan. Sampai itu mengelakkan pembaziran penyediaan makan dan minum ketika mesyuarat ataupun program. Selalunya saudara, mesyuarat kalangan kerajaan ni selalunya masih ada kuih lopis lah, macam-macam kuih, kadang-kadang membazir. Tak habis pun saudara. Dan kerajaan menggalakkan mesyuarat diadakan secara dalam talian ataupun persidangan video bagi mengurangkan perbelanjaan logistik dan mengoptimumkan masa serta perbelanjaan ke atas tuntutan perbelanjaan. Saudara, semua ini perlu dilakukan. Sebab kalau nak mesyuarat, katalah anda duduk di Kuala Lumpur ataupun duduk di Petaling Jaya, nak mesyuarat di Kuala Lumpur, perjalanan, tuntutan perjalanan dan sebagainya, itu semua menggunakan wang awam. Baik diadakan secara video conference. Sebab kita ada kemudahan sekarang, saudara. Begitu juga bagi tempahan tiket penerbangan. Ia perlu berdasarkan perbandingan harga yang terbaik bagi mendapatkan value for money, dan mereka harus membuat perancangan awal selain turut digalakkan menempah dengan menggunakan kad kredit korporat. Perkara itu termaktub dalam surat keliling semalam saudara yang dikeluarkan oleh Ketua Siswa Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali dan diedarkan kepada Peguam Negara Datuk Ahmad Tahirudin, Ketua Pengarah Pengurusan Awam Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad serta Ketua Siswa Kementerian-Kementerian. Semua ini merupakan arahan yang tepat dan perlu dipatuhi. Memang pun saudara, kadang-kadang kita merasakan, seluruhlah saya selalu bergurau dengan anak-anak saya yang kerja kerajaan. Saya kata, you all ni lain tak ada. Meeting. Jadi kadang-kadang rakyat pergi ke pejabat. Nak berurusan. Nak jumpa dengan ketua pejabat di satu jabatan. Saudara. Contohlah misalnya, nak jumpa dengan pejabat daerah misalnya. Tapi, ADO ataupun timbalan pengarah ini ini jurutera ataupun pegawai daerah tak ada. Bila tanya ke mana, meeting saja saudara. Selalu dulu saya marah kalau anak saya bekerja dengan kerajaan, saya katakan elakkan untuk meeting. Selalunya hari Isnin buat kerja, hari Selasa meeting, hari Rabu buat persiapan, hari Khamis meeting, hari Jumaat solat Jumaat masuk pukul 2, Sabtu dah cuti. Artinya kerja satu hari sehari je lah kalau gitu, sebulan seminggu saja. Ini masalahnya yang saya alami. Saya rasa saya bersetuju dengan pandangan Tan Sri Zulkifli menghantarkan kiriman. Nak buat meeting pun buat teleconferences. Tak perlulah meninggalkan pejabat. Ini tidak. Meeting. Di mana meeting? Di PD. Meeting di Pulau Pinang. Dan mengambil masa 2-3 hari. Akhirnya kerja-kerja yang sepatutnya dilangsaikan tertunggak. Alhamdulillah. Dengan kesedaran ini, kita mengharapkan agar Jabatan Kerajaan dapat melaksanakan kerja yang terbaik sebagaimana yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat pada Menteri, saudara. Ya, kita harap begitu, saudara. Jangan meeting. Saya selalu marah dengan anak saya dulu. You ni tak ada lain, asyik meeting. Dia kata, buat macam mana ketua jabatan minta meeting? Yalah, kalau ketua jabatan bertegur lah. Kenapa tak berani tegur? Mr. Baba, saudara Cik Din Syahri, saudara KJ Super. Begitu juga saudara Mat Saad, saudara Azmi Nordin, Waalaikumsalam. Eddie Tahir, jangan nanti keluar pula kereta Lamborghini. Itu lagi seksa jiwa lah saudara, kita tengok. Baik saudara, sebagaimana saya nyatakan semalam dalam live saya bersama dengan Datuk Abdullah Sani, saudara, dalam sembang hangat, bahawa kerajaan India, alhamdulillah saudara, pada hari Rabu kemarin, saudara, telah pun meluluskan untuk mengeksport sekitar 170,000 metrik tan daripada India, iaitu merupakan beras putih bukan beras basmati, ke negara kita. Ini adalah sebagai jalinan tanda persahabatan istimewa antara kedua-dua negara. Dan memang sekarang ni India mengurangkan ekspor berasnya, dan banyak negara-negara macam mana yang pengekspor beras mengurangkan ekspor mereka sebagaimana yang dikeluhkan oleh Presiden Indonesia Pak Jokowi. Dia kata 18 buah negara yang mengekspor beras sudah pun menangguhkan penghantaran beras dan sebagainya, termasuklah India, saudara. Kita pun terkesan akibat daripada tindakan India menaikkan cukai ekspor bahan-bahan makanan, kentang, bawang, termasuk beras. Malahan apabila India juga mengurangkan, malam saya ingat dalam 2 bulan lalu menghentikan
ekspor berasnya. Itu mengakibatkan kita terjebak dalam krisis makanan. Dan tak maaf, saudara. Katanya keputusan kerajaan India mencerminkan hubungan rapat antara India dan Malaysia selaras dengan dasar berterusan India untuk menyokong usaha kerajaan negara-negara sahabat dalam memelihara keterjaminan makanan domestik. Demikian menurut Pesuruhjaya Tinggi India di Malaysia, saudara. Keputusan membenarkan peruntukan khas beras putih ke Malaysia juga telah dimaklumkan melalui kepada Menteri Luar oleh Menteri Luar India Dr. S. Jaishankar kepada Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir melalui panggilan telefon. Kita saudara, bila pemimpin kita bersahabat dengan negara luar, kadang-kadang hanya dengan panggilan telefon saudara boleh selesai. Tambah-tambah lagi bila Datuk Seri Abang Mat Sabu juga pergi ke India, berunding dengan Menteri Pertanian negara tersebut, minta supaya penyelesaian dapat dilakukan. Dan hari ini terbukti saudara, hanya dengan panggilan telefon boleh menyelesaikan masalah. Syabas Datuk Dr. Zamri yang turut membantu menyelesaikan kekurangan beras import putih dari India, saudara. Bagaimanapun saudara, semalam agak runsing juga saya, saudara, apabila saya mendengar bagaimana Kementerian Sumber Manusia KSM mengakui berlaku lambakan pekerja asing dalam negara kita yang melebihi unjuran yang ditetapkan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia, Saudara Mustafa Sakmud, beliau memberitahu Dewan semalam, Kementerian Ekonomi, unjuran Kementerian Ekonomi, angka pekerja asing yang sepatutnya berada di negara kita adalah 24 juta. Namun, menerusi pelan kelonggaran pengajian pekerja asing, angka semasa itu mencecah daripada 24 juta kepada 27 juta orang. Ini mengikut unjuran yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi. Hanya 15% pekerja asing dibenarkan berbanding dengan jumlah keseluruhan tenaga kerja. Sekarang ini kita sudah pun melangkaui jumlah pekerja asing negara ini dan berlakulah lambakan. Jadi sepatutnya unjuran adalah 24 juta. Tapi bila pelan kelonggaran dilakukan, mengambil pekerja asing sudah pun 27 juta orang, saudara. Itu keadaannya. Jadi sebab itu kerajaan perlu memikirkan mekanisme yang sesuai untuk memastikan penggunaan teknologi baru seperti otomasi selain melahirkan bakat-bakat tempatan bagi memenuhi keperluan industri. Menurut Timbalan Menteri lagi, katanya jumlah pekerja binaan asing yang tertunggak untuk sektor pembinaan dan perancangan kerajaan untuk menyelesaikan masalah tunggak itu, pihaknya sehingga 8 Mac lalu adalah sebanyak 1,136,022 kota pengajian pekerja asing telah diluluskan. Juta lebih, saudara. Dalam jumlah tersebut, sebanyak 359,989 kota melibatkan 2,449 majikan ataupun 31.68% daripada keseluruhan kota yang diluluskan adalah bagi sektor pembinaan. Jadi sebab itulah sekarang ni sudah sampai masanya pihak Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri mengkaji macam mana, sebab mereka dah sampai melebihi lanjakan keperluan 24 juta tapi dah sampai 27 juta. Ini keadaan secara kadang-kadang. Tapi yang untungnya tu bukan negara, yang untungnya agen-agen tertentu. Ini perlu diusaikan, difikirkan mekanismenya untuk menyelesaikan. Begitu juga saudara, kesan kepada keramainya mereka, ini kadang-kadang berlaku sebagaimana saya melihat dah 10 hari. Media sinar harian mendedahkan adanya tuan punya rumah. Sama ada rumah pangsa ke rumah apa pun, mereka menyewa rumah mereka secara melalui penyediaan bilik sangka burung. Ini satu trend baru pula saudara. Bilik-bilik disediakan tapi untuk tidur saja. Bilik sangka burung dipanggil saudara. Dan keadaan ini semakin berluasa di negara kita saudara. Dan ia mendapat permintaannya agak tinggi dari kalangan golongan pekerja berpendapatan rendah. Jadi hal ini sekaligus menyebabkan segelintir pemilik premis tersebut yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan menyediakan bilik seumpama itu untuk disewakan tanpa memikirkan keselamatan mereka yang menyewa bilik sangka burung itu. Sebab itu Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakomeng dia telah pun melakukan tindakan memeriksa ke semua tempat-tempat tersebut, dan semalam katanya ia telah pun melihat
kawasannya tak silap saya di mana, perumahan rakyat. Sebuah kawasan rumah rakyat yang digunakan oleh pemiliknya menyewa. Wujudkan bilik-bilik kecil. Itu panggil bilik sangkar burung, saudara. Jadi, menurut Ngakomeng, beliau turun padang dalam operasi khas ke atas premis untuk menghapuskan bahaya kebakaran. Sebab kadang-kadang bila dah bilik itu dikecil-kecilkan, jadi elemen keselamatan tidak terjamin. Jadi sebab itu, kerajaan tempatan perlu memantau semua persoalan ini. Sebab semalam waktu operasi diadakan di Taman Maluri, memanglah lambakan pekerja asing begitu ramai, tempat tinggal tak ada. Bila tak ada tempat tinggal, maka rumah kecil itu disewakan dengan menyediakan bilik sangkar burung. Saudara, mungkinlah sewa satu bilik RM1 sebulan, tapi kalau dapat buat 8-10 dah RM1,000. Rumah yang kecil begitu, hanya untuk tidur saja, bilik sangkar burung, saudara. Dan ini mengundang masalah, banyak masalah jenayah boleh berlaku dan sebagainya, saudara. Itulah keadaan negara kita sekarang ni, saudara. Lepas satu elemen-elemen yang tak sepatutnya dilakukan telah pun terjadi. Dan kita harap pihak berkuasa dapat melakukan tindakan yang sewajarnya, saudara. Kita masuk khabar dulu, saudara. Khabar dari Gaza. Ini penting, saudara, untuk kita mengetahui apa jadi pada sahabat-sahabat kita. Sebab itu, negara kita masalah antara negara yang tetap melakukan ketetapan, kita mengecam kemunafikan masyarakat antarabangsa terhadap pencabulan hak asasi manusia dan pembantaian terhadap warga Palestin. Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tegas mengatakan bahawa masyarakat antarabangsa tidak harus bersifat munafik untuk melihat, membiarkan pencabulan hak asasi manusia serta pembantaian terhadap warga Palestin. Jadi prinsip dan hukum antarabangsa katanya mestilah diteguhkan tanpa pengecualian mana-mana pihak. Malaysia juga menekankan bahawa hak rakyat Palestin mesti dikembalikan. Itu ketegasan yang amat Perdana Menteri. Mesti diiktiraf kenegaraannya dan juga memperakui sempadan yang dilakarkan pada tahun 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Hari ini dah keadaan dah tergabur, saudara. Dalam masa yang sangat mencabar ini, kata Datuk Seri Ibrahim, dan kita menghadapi krisis kemanusiaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, yang boleh menyebabkan konflik serantau dan dunia. Oleh itu, Malaysia menyeru agar semua negara untuk sama-sama mencari penyelesaian dan berkekalan serta adil dalam kemelut ini. Malaysia berharap Ahli Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC, khususnya P5, iaitu ahli tetap Majlis Keselamatan PBB, memainkan peranan mereka sebagai broker keamanan yang jujur. Inilah masanya untuk dunia bersatu. Itu antara intipati ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk di Riyadh hari ini. Jadi, saudara, untuk rekod, saudara, P5 adalah negara yang punya kuasa veto dalam UNSC, iaitu Amerika, Rusia, China, United Kingdom dan Perancis. Jadi, kemarin Amerika telah pun menggunakan kuasa vetonya untuk tidak mengutuk tindakan Israel menyerang bumi Gaza, saudara. Dan dari Istanbul kita mendapat berita bahawa negara Rusia telah pun bersetuju dan mengumumkan akan mengantar sejumlah 27 tan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Semandung Gaza susulan konflik yang berlarutan di rentak itu. Bantuan tersebut disediakan atas arahan Presiden Vladimir Putin bagi pihak kerajaan Persekutuan Rusia. Demikian menurut laporan agensi Anadolu yang memetik kenyataan Kementerian Situasi Kecemasan Rusia dalam telegram saya. Jadi sebuah pesawat khas membawa tepung, gula, beras dan pasta telah pun berlepas dari Moskow menuju lapangan terbang El Arish di Semenanjung Sinai di Mesir. Bantuan kemanusiaan Rusia akan diserahkan kepada Wakil Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir untuk dihantar ke Semenanjung Gaza. Tapi masalah sekarang ni masih belum dibuka lagi, saudara, pintu untuk ke Gaza. Itu keadaannya. Dan laporan daripada Geneva, dunia hari ini sedang bersidang, saudara. Boleh dikatakan di mana-mana pertubuhan antarabangsa dunia masih bersidang membincangkan soal tentang pencerobohan ke atas Gaza ini, saudara. Sekarang ini
di Geneva, saudara, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga NGO telah pun mendakwa bahawa negara Israel melakukan kempen pemusnahan bangunan dan kediaman penduduk Palestin secara besar-besaran di genting Gaza dalam serangan ketenteraan yang berterusan sejak 7 Oktober lalu. Menurut pemantauan hak asasi manusia Euromed, ia mendapati bahawa rejim Zionis itu menumpukan serangan di dua wilayah, Gaza dan utara Gaza, menerusi kempen pemusnahan sistematik yang bertujuan untuk memaksa penduduk keluar dari wilayah itu. Sebelum ini Israel memberi amaran kepada penduduk di kedua-dua wilayah yang dihuni sekitar 1 juta orang supaya berpindah ke bahagian tengah dan selatan genting Gaza. Tindak itu dibimbangi akan membahayakan keselamatan orang awam dan menyebabkan krisis kemanusiaan semakin parah. Jadi sebenarnya tentera Israel tidak menyasarkan orang atau infrastruktur awam, tapi pada hakikatnya mereka telah melakukan jenayah perang dan jenayah kemanusiaan menerusi tembakan di kawasan padat dengan penduduk awam. Pelanggaran ini termasuklah serangan terang-terangan di beberapa hak asasi orang awam, termasuk kediaman, makanan dan harta benda. Jadi ketika ini katanya sebanyak 52,000 daripada 250,000 buah rumah telah musnah. Saudara, 52,000 rumah telah musnah akibat serangan udara dan darat Israel. Euromed yang berpangkalan di Geneva, Switzerland menjelaskan bahawa lebih 1/4, saudara, lebih 1/4 kawasan Gaza City dan utara Gaza terjejas dan 20% rumah sudah tidak boleh didiami lagi. Jadi, pemantauan tersebut membuat kesimpulan bahawa Israel melakukan jenayah paling terburuk dalam sejarah moden dan sekaligus melakukan pelanggaran serius undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Cuma saya merasakan bila mendapat gambaran, saya tiba-tiba saja apabila kedutaan Amerika dan Britain di Beirut hari ini telah pun menasihatkan rakyatnya segera meninggalkan Lubnan dengan penerbangan kekal tersedia. Itu saranan itu dikeluarkan ekoran ketegangan sempadan antara rejim Zionis dan Hizbullah semakin memuncak susulan perang Israel-Palestin. Sekarang ini dah mula masuk ke Lubnan pula, saudara. Jadi kedua-dua negara tersebut sudah pun mengeluarkan amaran kepada rakyatnya supaya tidak melakukan perjalanan ke Lubnan ataupun Lebanon, saudara. Kedua kedutaan asal Amerika Syarikat dalam kenyataan mengesyorkan supaya warga republik itu di Lubnan membuat aturan sesuai untuk segera meninggalkan Lubnan dengan pilihan penerbangan komersial ketika ia masih tersedia. Amaran sama turut dikeluarkan oleh kedutaan British yang mengesyorkan warganya segera meninggalkan Lubnan. Sementara pilihan penerbangan komersial masih ada. Rakyat British katanya perlu berhati-hati dan mengelak lokasi yang berkemungkinan adanya demonstrasi dianjurkan. Saudara kena ingat, saudara, Hizbullah dan sekutu Palestin adalah saling bertukar serangan rentas sementara sempadan dengan Israel setiap hari. Selepas Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke selatan Israel yang mengorbankan lebih 1,400 mangsa. Jadi di Gaza, kemudian di Lebanon, ertinya saudara, dunia sudah semakin kelihatan tidak aman. Sebab itu Jabatan Negara Amerika kemarin meningkatkan amaran perjalanan ke Lebanon daripada 3 kepada 4. Itu tahap paling tinggi, saudara. Banyak negara Arab dan Barat sudah mengesyorkan rakyat mereka meninggalkan atau mengelak perjalanan ke Lebanon ataupun di Arab Saudi. Perancis, Jerman, Kanada, Australia juga memberi amaran agar rakyatnya tidak pergi ke Lebanon. Ini gambaran saya. Kalau kedutaan sudah pun mengeluarkan amaran, maka pastilah para perisik antara bangsa mereka mendapati besar kemungkinan bahawa saya tidak nampaklah kalau begitu bila mereka sudah pun mengeluarkan kenyataan sedemikian, bayang-bayang kedamaian semakin pudar, saudara. Itu gambarannya. Sebab itu Malaysia menggesa supaya pihak negara-negara besar menghentikan sikap menafik mereka, sifat hipokrasi mereka untuk segera mendesak supaya Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mencari solusi menghentikan konflik antara Palestin dan Israel. Itu dinyatakan oleh Menteri Luar Datuk Dr. Zamri. Dan begitu juga apabila berada di Tanah Arab, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menekankan bahawa Malaysia
Palestin mestilah sepakat dalam usaha yang tuntas bagi menghentikan sebarang bentuk keganasan di Gaza ketika ini. Dan saudara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu concern. Begitu prihatin terhadap kehidupan warga Palestin di bumi Gaza. Sebab itu beliau berharap agar semua pihak dapat berusaha untuk memastikan bantuan kemanusiaan segera disalurkan dengan segera kepada rakyat Palestin. Itu menurut catatan yang disiarkan sewaktu sepanjang keberadaan Perdana Menteri kita di Riyadh saya. Banyaklah perbincangan dilakukan dan kita mengharapkan agar kedamaian segeralah menjelma di bumi Gaza, saudara. Sebab ini sekarang di Tulkaram, di Tulkam. Nampak gayanya pasukan pendudukan Israel telah pun mengepung ketat kem pelarian Nur Syam di timur bandar Tulkam di tebing barat utara dan melarang pergerakan serta menyerbu dan menggeledah rumah selain merosakkan jalan. Itu di Tulkam. Mereka nampak gayanya masih terus mengganas, saudara. Kerana menurut wartawan Wafa berkata sekumpulan besar tentera bersama dengan jentolak menyerbu kem-kem dari pelbagai arah, menggeledah dan merosakkan berpuluh-puluh rumah penduduk. Jentolak digunakan untuk memusnahkan jalan utama ke kem itu dan sebuah monumen di pintu masuk selain beberapa batang jalan ini turut dimusnahkan. Tentera pendudukan Israel juga memusnahkan kenderaan yang diletakkan di hadapan rumah, merosakkan harta benda awam dan persendirian, meletupkan dinding dan menutup pintu masuk ke kem dengan timbunan tanah. Jadi rakyat terkurung, terkepung. Di kem Puram, mereka turut menahan beberapa penduduk selepas menyerbu rumah mereka. Pasukan penduduk itu turut membuka pusat pemeriksaan tentera di persimpangan utama antara bandar Tulkam dan menghalang pergerakan orang awam serta kenderaan. Itu keadaan saudara semakin teganglah saudara. Aduh, tak tahu apa nak jadilah di sana. Bagaimanapun balik pada negara kita. Saya itu laporan seketika saya tentang apa yang berlaku di Gaza, di bumi Palestin. Mana saudara? Saudara Musharrif Nazan kata nampaknya seolah perang dunia ketiga berpusat di Timur Tengah. Nampaknya begitu sebab tiba-tiba saja Lebanon sudah terdedah dan negara Arab memanglah Palestin itulah merupakan punca segala-galanya. Nampak gayanya gitu saudara. Saya tidak mahu untuk membuat spekulasi. Cuma saya melaporkan apa yang saya dapat petikan dari laporan berita-berita antarabangsa untuk penjelasan kita. Dan paling penting kita berdoalah agar keamanan segera menjelma. Janganlah sampai perang dunia berlaku, saudara. Saudara Ayub Tasik Cini, dia kata amal syarikat masuk. Masuk dengarlah. Kita mahu supaya kedamaian. Kita benci pada peperangan yang meragut nyawa manusia. Baik, saudara, balik pada negara kita. Saat ini, saudara, Majlis Tinggi UMNO sedang mengadakan mesyuarat. Ada banyaklah benda yang akan dibincangkan. Mungkin juga tentang persiapan untuk menghadapi pilihan raya kecil di Kemaman serta tentang apa yang sedang berlaku di Timur Tengah. UMNO sebagai parti terbesar di negara ini dan merupakan suara rakyat harus menyantuni setiap aspek dunia. Dan UMNO tetap tega dengan keputusannya untuk mempertahankan seluruh warga dunia agar berada dalam keadamaian. Bagaimanapun saya tak dapat melaporkan lebih daripada itu, saudara. Sebab daripada pukul 8 tadi, semua ahli-ahli Majlis Tinggi dilihat setelah memasuki bangunan UMNO untuk menghadiri mesyuarat bermula jam 9 malam tadi, saudara. Mungkinlah selepas ini akan adalah kenyataan resmi yang dikeluarkan oleh Sisa Agung Dr. Ashraf Wajdi, saudara. Cuma saya mendapat berita hari ini apabila Berita Harian melaporkan, balik pada berita, saudara. Apabila Berita Harian melaporkan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun memohon untuk mendapatkan kembali pasportnya dari Mahkamah Session atas beberapa alasan, termasuklah sudah membuat perancangan untuk bercuti bersama keluarga di luar negara. Jadi alasan itu ialah suatu kebiasaan di mana katanya beliau akan membawa keluarganya untuk bercuti selama sebulan setiap tahun. Sebab itu pasportnya telah pun ditahan oleh pihak mahkamah. Dan melalui peguamnya, beliau meminta supaya pasportnya dikembalikan bagi membolehkan untuk dia bercuti selama sebulan.
Kerana bekas Perdana Menteri itu berkata perancangan untuk bercuti tahun ini tidak terkecuali dan ingin membawa keluarganya ke London di United Kingdom pada akhir tahun. Jadi percutian itu penting bagi membolehkan masa diluangkan bersama keluarga kerana diri dan keluarganya amat tertekan tahun ini. Saya difahamkan daripada ejen pelancongan bahawa adalah sukar untuk mendapatkan tiket penerbangan dan mengatur perjalanan percutian untuk jumlah orang yang ramai secara sekaligus ke London, terutama berdekatan dengan Christmas dan Tahun Baru. Oleh itu, langkah berjaga-jaga diambil untuk menempah tiket penerbangan bagi saya dan isteri terlebih dahulu sebelum ahli keluarga yang lain. Jadi saya haraplah katanya mahkamah dapat membenarkan permohonan supaya boleh meluangkan masa dengan ahli keluarga dalam percutian tahunan. Begitu katanya melalui affidavit sokongan yang difailkan melalui firman guaman Tuan Chetan Jetwani dan company pada 3 hari lalu. Jadi itu keadaannya. Nasimuddin dah minta kembalikan pasportnya sebab dia nak bercuti ke London selama sebulan. Ini pastinya akan menimbul persoalan, tapi saya tak mau menimbulkan polemik. Sama-samalah kita tengok. Cuma saya kata kalau mahkamah rasanya susah nak membenarkan, melainkan kalau ada kecemasan untuk dapat rawatan perubatan. Sebab beliau memang selalu pergi ke Singapura untuk mendapat rawatannya, saudara. Dia mohon supaya dilepaskan untuk dapat rawatan. Itu saya rasa tak ada masalah. Tapi untuk bercuti ni rasa-rasa, tak tahulah. Kita tengahlah, sama-samalah kita tunggu apakah keputusan mahkamah. Oh, lama saudara, cuti di London sebulan. Itu kelaziman. Oh, barulah kita tahu saudara. Hebat Presiden PBM bercuti sebulan di kota London. Saya tak cakap apa saudara, ini menurut permohonan yang saya baca saudara, menurut laporan berita harian. Jangan marah saya saudara. Dan saudara, saya agak kadang-kadang lah saya semalam lah bila parlimen bersidang, saya pun hairan bagaimana sikap antara pimpinan-pimpinan atau perwakilan. Semalam saya dah bercakap tentang ketidakpedulinya ahli parlimen tentang untung nasib rakyat. Saudara, sebagai contoh, saudara, ini sebagai contoh. Pada 8 Oktober 2022, ketika itu kerajaan, dalam kerajaan ini, antara menterinya adalah terdiri daripada pemimpin daripada parti PAS, iaitu timbalannya Tuan Ibrahim Tuan Man. Waktu beliau menjadi menteri pada 8 Oktober, Tuan Ibrahim Man, 8 Oktober 2022, semasa jadi menteri, dia telah pun mengumumkan, ini pengumuman menteri, saudara. Menteri merupakan dasar kerajaan. Katanya bahawa kerajaan telah pun memutuskan bahawa mulai tahun 2023, tahun inilah saudara, kerajaan akan menggunakan kenderaan elektrik EV bagi kegunaan semua jemaah menteri. Itu kenyataan beliau sewaktu beliau jadi menteri. Dan selalunya saudara, apa sahaja yang telah pun diputus oleh kerajaan terdahulu, bila datang kerajaan yang baru, keputusan-keputusan itu akan dilaksanakan. Dia tak boleh nak buang semua saudara. Dan saudara, kerana ia telah menjadi dasar dan pelaksanaan, ia perlu diteruskan. Ini kadang-kadang ahli-ahli parlimen ni mereka tak faham mentadbir kerajaan macam mana. Jadi apa yang berlaku saudara, pada 13 Oktober 2023, sewaktu pembentangan bajet Madani yang dibentangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa antara juga wang akan digunakan sebahagian daripada wang pertukaran. Saudara, 393.8 bilion itu antaranya adalah untuk pembelian kenderaan resmi menteri. Itu merupakan kenderaan elektrik EV sebagaimana yang diputuskan oleh kerajaan terdahulu. Itu faktanya saudara. Sebab keputusan dah dibuat tahun lepas. Dan semalam ahli parlimen kawan saya, sahabat saya, saudara Ustaz Abdul Latif Abdul Rahman, waktu dia membuat perbahasan di parlimen, tiba-tiba dia menyentuh dan mempersoalkan pembelian kereta resmi menteri sebagai satu kritikan. Dia kata tak sepatutnya berlaku. Kenapa mesti kerajaan membeli kereta-kereta EV, electrical vehicle ni, untuk kenderaan resmi para menteri. Saya tengok tu, apa hal lah wakil rakyat ni? Kenapa tak disemak?
bahawa itu semua dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun ini untuk melaksanakan semua itu telah pun terancang dalam program kerajaan sewaktu Timbalan Presiden PAS jadi menteri. Timbalan Presiden, sahabat saya, Saudara Latif, Ahli Parlimen Kuala Krai, anda perlu ingat, ini adalah keputusan Timbalan Presiden PAS waktu beliau menjadi menteri untuk membeli kenderaan resmi semua menteri-menteri merupakan kereta jenis EV, Electrical Vehicle. Apa yang berlaku dalam bajet lepas, sebahagian daripada dasar kerajaan itu dilaksanakan. Jangan tuduh. Sebab itu saya kata, wakil rakyat kena buka, kena tengok, kena siasat sebelum bercakap secara sembrono. Malu. Sebab keputusan itu dibuat oleh timbalan presiden anda. Saya bukanlah nak marah sangat, tidaklah saudara. Tapi kadang-kadang, jangan menggunakan kesempatan untuk menonjolkan bahawa korang sebut tahu ini tak betul, sedangkan benda ni tapik balik ke muka sendiri. Aduh, hai sahabat, lain kali buatlah kajian. Teman-teman yang menjadi ahli parlimen, sebagai wakil rakyat, kena ingat, kena buat kajian dulu. Jangan masuk dewan terus cakap tak setuju. Ini dia kata dia tak setuju. Dia mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana membeli. Dalam bajet itu ada antaranya pembelian kereta-kereta elektrik, EV, Electrical Vehicle, untuk kegunaan resmi menteri-menteri. Tak patut berlaku. Sedangkan itulah dasar yang telah diputuskan oleh kerajaan terdahulu yang menterinya adalah timbalan Presiden PAS. Saudara Masyur Nazir dia kata penyakit walaupun lupa lah kot. Saya tak boleh kata ini bukan mudah lupa saudara. Ini kenyataan. Tak boleh buat sembarangan. Aduh, saudara. Sebenarnya, saya hari ini, saya betul-betul cakap terang saya cukup kecewa lah, saudara. Kita tak pernah pun menuduh parti PAS dengan tuduhan yang bukan-bukan. Tak mudah pun kita menuduh yang bukan-bukan sebab kita merasakan menghormati mereka. Pemimpin yang saya rasalah orang yang dekat dengan agama dan sebagainya. Tapi rupanya lagi dekat mereka dengan agama, lagi teruk bahasa mereka. Saya amat kecewa hari ini apabila Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang menuturkan kenyataan, saudara, dengan dia menyifatkan PAS tidak mampu untuk membersihkan kerajaan perpaduan yang sudah sedia tercemar. Apabila nak menjawab persoalan apakah PAS akan bekerjasama dengan kerajaan perpaduan. Dan ini adalah sebagai reaksi kepada kenyataan Datuk Dr. Ashraf Wajidi. Sebab Dr. Ashraf Wajidi melontarkan pandangan bahawa kalaulah PAS menyertai kerajaan perpaduan ini macam-macam. Sekejap lagi saya akan baca apa kenyataan Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi. Tapi bila ini Tan Sri Hadi Awang, dia mengatakan, dia kata tidak mungkin PAS mampu menyertai kerajaan perpaduan dan untuk membersihkan UMNO. Dia kata kamu boleh lihatlah kerajaan Pakatan Harapan, siapa dalamnya, cuci mana. Ada dalam tu ada bekas banduan, ada kluster mahkamah, macam-macam. Macam mana kami nak sertai katanya. Jadi dia menyifatkan kalau nak bersihkan najis, tak bolehlah masuk dalam tong najis. Saya dengar begitu, astagfirullahalazim. Sampai begitu hina sekali. Hina sekali pandangan pimpinan daripada PAS terhadap kerajaan hari ini. Yang beranggapan seolah-olah seperti tong najis katanya. Jadi mereka menjadi menteri dalam tu hina. Saya rasa sudah sampai masanya lah Datuk Anwar Ibrahim. Tak payah nak bercakap lah. Tak ada keperluan untuk bersama dengan PAS kalau inilah sikap mereka. Ini bila kenyataan yang dibuat sebagai presiden, saya rasa cuma saya dengar Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia cuma mengatakan, ya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim berusaha bercadang untuk kebaikan rakyat, untuk mencari persefahaman bersama, untuk kemuafakatan ini masa warga Melayu Islam ini. UMNO tak ada masalah kecuali ubahlah sikap. Jangan berterusan dengan mazhab yang dianggap songsang, itu politik kahwin muta'ah. Bukan perkahwinan dianggap sebagai perkahwinan muta'ah lah. Sebab PAS biasa bekerjasama dengan DAP. PAS biasa dengan UMNO dulu. Saya zaman Tun Razak. Kemudian PAS biasa menyertai Pakatan Angkatan Pondok Umar
bersama dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah waktu wujudnya Semangat 46. Kemudian PAS juga bersama dengan Parti Keadilan. PAS pernah bersama dengan DAP. Dan PAS juga bersama untuk kembali dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Jadi apakah PAS merasakan mereka saja yang betul? Itu yang dizahirkan oleh Presiden UMNO. Paling tinggi pun itulah kita cakap. Tapi bila jadi menyifatkan kerajaan ini sebagai tong najis, saya urut dada lah saudara. Dalam usia-usia sebegini, kenapalah sebegitu hina cercaan yang dilakukan? Saya rasa tak sepatutnya. Tak seharusnya seorang yang berlatar belakangkan pemimpin, dia boleh menuduh. Dia kata, lihatlah sendiri dalam kerajaan perpaduan, ada kluster banduan. Faham sajalah siapa yang dimaksudkan. Setara. Sedangkan semua orang tahu, Datuk Anwar Ibrahim telah pun mendapat pengampunan daripada Agung, tak boleh dipertikaikan. Kemudian bila kata ada kluster mahkamah, dan kita nak tanyalah, apakah beliau mampu untuk menafikan adanya kluster mahkamah dalam Parti Pribumi Bersatu, PBM, yang sedang bergelut dengan masalah mahkamah. Jadi orang kata jangan cakap sembarangan. Apakah pemimpin PAS itu maksum sifatnya? Tunggu. Saya difahamkan akan terdedah satu persatu. Saya rasa ada pendedahan yang akan berlaku. Jangan fikir kita saja yang betul. Saudara. Saya Soal Abdul Halim, dia kata, jangan layanlah. Bila PAS buka mulut saja, bahasanya maki hamon. Serupa sungguh. Memang, kalau tidak, dia akan mengata kita ni, kebinatangan manusia ini mudah sangat. Pemimpin tupai lah, itik patah kaki lah. Tapi hari ini, bila dia menyatakan bahawa kerajaan perpaduan ini diumpamakan seperti tong najis. Itu dia jawab dia. Kalau nak bersihkan najis, tak boleh masuk dalam tong najis, katanya. Oh, kasar tu saudara. Carilah perumpamaan lain. Kalau nak membersihkan kerajaan perpaduan itu, kita rasa kita tak payah berada dalam lah. Kita luar pun cukup lah. Tak perlu mengeluarkan kenyataan kalau nak dibersihkan tong najis. Apakah beliau merasakan kerajaan perpaduan itu tong najis? Itu persoalan yang saya timbulkan, saudara. Tak sepatutnya lah, saudara. Sebab, sekali lihat apa yang disenaraikan oleh Datuk Seri Ashraf Wajidi. Dia kata, agak menarik kenyataan terbaru timbalan Presiden PAS dan juga Sesua Agung PAS yang menyebut bahawa PAS belum terima tawaran rasmi. PAS belum menerima tawaran rasmi untuk menyertai kerajaan perpaduan. Dan tak lama dah, dia kata, takkanlah PAS dengan 18 kursi boleh jadi kerajaan, hari ini dengan punya 43 kursi parlimen akan berterusan jadi pembangkang. Betul juga. Dulu waktu dia punya 18 kursi saja dah jadi sebahagian daripada kerajaan. Ada kalangan ahli-ahli mereka, pemimpin mereka jadi menteri. Tapi sekarang dengan 43 kursi, takkan terus jadi pembangkang. Malahan, kata Datuk Ashraf Wajidi, timbalan Presiden PAS awal-awal lagi memberi syarat bahawa Muktamar PAS tidak akan menghalang sebarang perbahasan mengenai kemungkinan untuk menyertai kerajaan perpaduan. Jadi kalau berlaku secara sinis, ini cara UMNO, kita buat secara sinis saja, kita melontarkan. Tak ada pula kita kata tong najis, membinatangkan, tidak. Tapi Datuk Dr. Ashraf Wajidi dia kata, banyaklah kebaikan jika PAS menyertai kerajaan perpaduan. Antaranya tak ada lagi fatwa ataupun ceramah daripada pimpinan dan pendukung PAS untuk mengkafirkan atau menyesatkan mana-mana pihak, terutamanya terhadap parti yang berbeza ideologi dengan mereka. Jadi kalau dah bersama, tak adalah lagi kafir-mengkafir, saudara. Kedua katanya, tak adalah lagi Islam terancam. Isu Islam terancam, Melayu terancam. Sebagaimana yang sering mereka lontarkan. Kalau PAS berada dalam kerajaan perpaduan, rasanya tak adalah dah berkawan. Yang ketiga, DAP pastilah sekali lagi akan disucikan dengan fatwa-fatwa baru. Mungkin ini yang marah sangat Haji ni ramai saudara. Sebagaimana ketika mereka bersama dalam gabungan untuk menghadapi PRU 1999, 2004, tahun 2008. Bila mereka bersama dengan DAP, suci. Bila tidak lagi bersama DAP, macam-macam mereka maki hamon. Dan menurut Datuk Ashraf Wajidi, dia kata UMNO akan kembali dibersihkan. Dan tiada lagi lah kata-kata nista terhadap UMNO. Label-label seperti sesat, kafir, ahli neraka, munafik dan pelbagai lagi gelaran yang dikaitkan dengan binatang apabila sudah kembali menjadi rakan sebagaimana pengalaman 22 bulan dalam kerajaan Muafakat Nasional dan Penyatuan Ummah.
Itu bayangan Dr. Ashraf Waji kalau PAS menyertai. Mungkin dia rasa tersindir. Itu bila setepek kena ke muka dia, saudara. Kemudian, kata Dr. Ashraf Waji, tiada lagi lah istilah Malaysia menuju negara sekular. Kerana bersekongkol dengan parti DAP yang dilabelkan kafir dan sekular. Kalau dah bersama, tak ada lagi lah parti dalam kerajaan perpaduan terutamanya yang punya orang Melayu Islam seperti UMNO, Amanah dan PKR akan dilabel sebagai barua DAP, penjilat DAP ataupun label kafir, tauhid dan sebagainya. Kalau PAS sertai kerajaan perpaduan, saudara. Jadi, tentulah waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dijulang oleh PAS sebagai pemimpin Islam yang suci dan bersih sewaktu bagaimana waktu PRU ke-10, ke-11 dan 12 dulu. Semua ini pasti akan menurunkan suhu politik, kata Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi. Jadi kenyataan itu yang dikeluarkan, dia terasa sangat tertampar. Sebab selama ini mereka menyatakan macam-macam. Itu keadaannya. Sebagaimana hari ini sekarang dah baik dah dengan Dr. Mahathir. Dulu, Maha Zalim, Maha Fir'aun, macam-macam lah Dr. Kiamun. Dr. Mahathir pun mengatakan, PAS, parti ajaran sesat. Hari ini Dr. Mahathir sendiri hadir dalam muktamar PAS, saudara. Malahan, apabila diumumkan kehadirannya, diumumkan ketibaan yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Takbir! Allahu Akbar! Aduh, saya tengok benda begitu, saya geleng kepala. Begitulah mudahnya manusia melupakan sesuatu hanya atas kepentingan politik. Sedangkan sebelum ini, Tuhan saja yang tahu. Kita malah saya tak nak mengungkit saudara. Tapi itulah realitinya saudara. Bila ketibaan Dr. Mahathir itu disambut sebagai seorang wira yang suci. Tak ada lagi cacat dan celah saudara. Saya bukan nak mengenai, tapi saya kata itulah kemunafikan politik. Kemunafikan politik. Pimpinan apabila mereka sanggup mensucikan sesuatu yang selama ini terbuku di hati hanya kerana untuk kepentingan politik. Terpulanglah pada rakyat untuk melihat bagaimana keadaannya sekarang. Itu gambarannya. Bagaimanapun saudara, saya dalam keadaan begini, saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga 3 ahli Dewan Muslimat PAS yang menemui ajal waktu kembali daripada muktamar PAS hari ini. 3 anggota Dewan Muslimat PAS, mereka dalam perjalanan dari menghadiri muktamar di Shah Alam. Ketiga-tiganya maut dalam kemalangan di kilometer 390 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran dengan Pekan Behrang petang tadi saya. Itu dimaklumkan oleh Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad dalam hantaran dalam Facebook berkata ketiga-tiga mangsa adalah perwakilan daripada Muslimat PAS Sungai Petani Kedah. Sedih saya dengar saudara. Ya, dengan keberkatan hari Jumaat, duka cita dimaklumkan Ustazah Taibah Sulaiman, itu Ketua Dewan Muslimat PAS Sungai Petani. Itu Nur Fatihah Nabilah Bukri, Ketua Amirah Sungai Petani, dan Najihah Amzi, penolong sisa 1 Dewan Muslimat PAS Sungai Petani, telah pun kembali ke rahmatullah akibat kemalangan seusai muktamar PAS di Shah Alam. Semoga mereka semua didapatkan di syurga. Amin. Saudara, saya mengajak teman-teman semua, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk ketiga-tiga putri-putri yang bagi saya suci mereka dan perlu kembali ke rahmatullah. Kita sedekahkan bacaan Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah, mengiringi perjalanan kembalinya ke pangkuan ilahi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Ya kana. Ya saudara, bagi saya satu saja saudara. Soal politik. Itu beza antara saya dengan orang lain. Saya bila dengar berita begitu, walaupun PAS tidak sealiran pemikiran dengan saya, tapi saya tetap merasa sedih apa yang berlaku pada parti mereka, pimpinan mereka. Saudara, mogalah mereka ada sedikit sinar keinsafan di hati pimpinan PAS. Baik saudara, kita pergi sedikit ke Sarawak. Besok saudara, Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan hari penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Jepak yang akan diadakan pada 31 Oktober nanti. Saudara, ini di Pekan Bintulu.
Itu pusat pengundian awal akan dibuka. Ya, saudara, pusat pengundian awal tiada pusat pengundian awal akan dibuka. Cuma undi pos saja yang dibuka, kata demikian menurut SPR. Dan proses penamaan calon pilihan raya kecil Jepak akan diadakan di Dewan Suarah Bintulu. Dewan Suarah Bintulu. Bagaimanapun saudara, saya melihat akan bermulalah musim pilihan raya kerana kabarnya ada 3 calon. DPS mengakhiri teka-teki bahawa calon mereka adalah bekas pengarah agensi anti dadah kebangsaan. Itu Cawangan Sarawak, saudara Iskandar Turki diumumkan sebagai calon oleh Presiden PGPS. Sementara itu, 2 parti pembangkang tempatan Sarawak sudah pun menamakan calon masing-masing. Dan ini pastilah akan menimbulkan suasana yang agak menarik di Sarawak. Mudah-mudahan tidak adalah fiesta maki hamun, saudara. Untuk makluman teman-teman di Bintulu, keadaan cuaca pada hari esok diramalkan cerah pada 11 pagi. Bolehlah mengiringi teman-teman dalam musim penamaan calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Jepak di Bintulu, Sarawak. Saya, kita tunggu lagi laporan. Saya tengah menanti apa yang dibincangkan oleh Majlis Tertinggi UMNO yang sedang bersidang saat ini. Jumpa lagi, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.